sifat tidak peduli, malahan menentang dan menghina mereka telah menjadi satu perkara yang biasa. Perkara ini adalah sangat berbahaya pada pandangan Islam. Memang tidak dinafikan bahawa dalam setiap kumpulan orang yang baik wujud juga orang yang jahat. Demikian juga di kalangan alim ulama. Dalam hal ini dua perkara perlu diberi perhatian. Pertama sekali, tidak dapat dipastikan seseorang itu tergolong di kalangan ulama yang jahat. Janganlah sekali-kali kita melemparkan sembarang tuduhan terhadapnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, kerana sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua orang-orang itu akan ditanya tentang apa-apa yang dilakukan. Surah Al-Isra ayat 26. Sekiranya kita menolak nasihat seseorang alim tanpa penelitian terlebih dahulu semata-mata kerana perasaan sangka buruk bahawa dia adalah ulama yang jahat, maka kita telah melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Di mana Rasulullah SAW begitu berhati-hati dalam perkara ini, sehingga apabila orang Yahudi yang menterjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab dan membacakan kepada sahabat-sahabat baginda, Rasulullah SAW telah bersabda, kamu janganlah membenarkan kata-kata mereka dan jangan kamu mendustakannya. Katakanlah sahaja, kami beriman dengan apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala turunkan. Melalui hadis ini, Nabi SAW telah melarang kita daripada membenarkan dan mendustakan terjemahan orang kafir itu tanpa penelitian terlebih dahulu. Sebaliknya, keadaan yang berlaku di kalangan kita ialah apabila ada orang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, maka kita terus menyerang kepribadiannya dengan tujuan supaya pendapatnya dipandang ringan, walaupun dia adalah daripada kalangan ahli hak yang sebenarnya. Perkara kedua ialah kita harus memahami bahawa ulama hak dan ulama yang baik juga adalah manusia biasa. Maksum hanyalah sifat khusus bagi para Nabi SAW. Oleh itu, segala kesilapan, kecuaian dan kekurangan mereka adalah tanggungjawab mereka sendiri. Urusan mereka terserah kepada Allah SWT, sama ada dihukum ataupun diampuni. Namun demikian besar harapan kita bahawa Allah SWT akan mengampuni kesalahan mereka, dan seorang Tuhan yang pemurah biasanya akan menutup keaiban dan memaafkan hamba-Nya yang sanggup meninggalkan urusan pribadinya semata-mata kerana sibuk dengan kerja tuannya dengan tidak berhenti-henti. Sedangkan Allah SWT adalah Maha Pemurah dan tiada siapa pun yang dapat menyamainya. Sekiranya Allah SWT menghukum mereka kerana keadilannya, maka itu adalah urusannya sendiri. Sekiranya dengan sebab kekurangan dan kelemahan alim ulama, orang ramai diapi-apikan supaya menaruh perasaan sangka buruk, kebencian dan mengasingkan diri daripada mereka, maka ini akan merosakkan agama dan orang yang mengapi-apikan itu akan ditimpa bala yang besar. Di mana Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, antara perkara yang merupakan penghormatan kepada Allah SWT ialah kemuliaan seorang Islam yang dua. Memuliakan seseorang penjaga Al-Quran, iaitu adalah hafiz, yang tidak melampaui dan tidak juga mengurangkan hak Al-Quran, serta memuliakan seorang pemerintah yang adil. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi orang muda dan tidak memuliakan ulama. Dalam satu hadis lagi diriwayatkan daripada Hazrat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, hanya orang munafik saja yang memandang rendah terhadap tiga golongan ini: orang Islam yang tua, seorang alim, dan seorang pemerintah yang adil. Dalam setengah riwayat dinukilkan sabda Nabi SAW, aku takut tiga perkara menimpa ke atas umatku. Pertama, harta benda dunia bertambah sehingga menyebabkan mereka berhasad dengki antara satu sama lain. Yang kedua, Al-Quran tersebar secara umum di kalangan orang-orang ramai sehingga mereka mula mentafsirnya sendiri, sedangkan terdapat ayat-ayatnya yang bersamaran, yang mustabihat dan tidak mengetahui tafsirannya kecuali Allah SWT. Sementara ulama yang mahir hanya berkata, kami beriman dengannya, semua datang daripada Tuhan, kami tidak mendapat peringatan kecuali orang-orang yang berakal. Yakni alim ulama yang mahir pun hanya berkata kami beriman dengannya,
dan tidak berani membuat lebih daripada itu. Jadi apakah hak orang awam untuk membahaskannya? Ketiga, orang ramai mensia-siakan hak ulama dan tidak menghiraukan mereka. Dalam kitab At-Targhib, hadis ini dinukilkan dengan riwayat Tabrani. Riwayat seumpama itu banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Pada masa sekarang perkataan-perkataan yang dilemparkan secara meluas terhadap para alim ulama dan ilmu-ilmu agama, kebanyakannya tergolong dalam perkara kufur, sebenarnya yang fatwakan dalam fatwa alam diri. Orang ramai telah lalai daripada hukum ini kerana kejahilan mereka. Oleh itu sangat penting untuk berhati-hati dalam menggunakan perkataan sedemikian secara umum. Sekiranya diterima pendapat bahawa pada masa ini tiada lagi ulama yang hak dan semua kumpulan yang tergolong sebagai ulama adalah ulama yang jahat, maka kamu masih tidak terlepas daripada tanggungjawab. Bahkan dalam keadaan ini kewajiban itu terpikul kepada umat Islam seluruh dunia supaya mewujudkan kembali ulama yang hak dan untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Tanggungjawab mewujudkan ulama sebenarnya merupakan fardu kifayah. Sekiranya ada kumpulan yang telah menunaikan kewajipan ini, maka semua orang akan terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Jika tidak, masyarakat Islam seluruh dunia adalah berdosa. Satu kemusykilan umum yang biasa dikemukakan ialah perselisihan pendapat di kalangan ulama telah menimbulkan kekecihan, memusnahkan dan merosakkan pemikiran orang awam. Mungkin ada sedikit sebanyak kesahihan dalam pendapat ini. Walau bagaimanapun, hakikat yang sebenarnya ialah perselisihan ulama bukan hanya terdapat pada hari ini, tidak juga 50 ataupun 100 tahun dahulu, malah sejak khairul qurun, sebaik-baik qurun, bahkan pada zaman Nabi SAW sendiri pun telah berlaku. Kali Nabi SAW telah menyerahkan kepada Hazrat Abu Hurairah kasut baginda sebagai tanda memutuskan beliau untuk mengisytiharkan bahawa sesiapa yang mengucapkan kalimah syahadah pasti akan masuk syurga. Dalam perjalanan beliau telah bertemu dengan Hazrat Umar radhiyallahu anhu dan yang bertanya tentang keadaan yang sebenar. Hazrat Abu Hurairah memberitahu bahawa beliau adalah utusan Rasulullah SAW untuk mengisytiharkan hal tersebut. Walau bagaimanapun, Hazrat Umar telah memukul Hazrat Abu Hurairah dengan tangan di dadanya sehingga Hazrat Abu Hurairah jatuh terlentang ke bumi. Namun demikian, tiada seorang pun yang menampal poster menentang Hazrat Umar radhiyallahu anhu dan tidak juga mengadakan perhimpunan untuk menunjukkan bantahan terhadap beliau. Terdapat perselisihan pendapat di kalangan para sahabat tentang ribuan masalah fiqh, masalah fiqh, yang mungkin tidak ada satu masalah fiqh pun yang tidak diperselisihkan di kalangan imam-imam yang empat. Dalam amalan solat yang 4 rakaat sahaja, iaitu bermula daripada takbiratul ihram hingga salam, saya telah temui banyak 200 perkara yang menjadi bahan perselisihan di antara kalangan imam-imam yang empat. Tidak tahulah berapa banyak lagi perselisihan antara imam-imam dalam amalan yang lain. Walau bagaimanapun, yang biasa kedengaran di telinga kita hanya 2 atau 3 masalah seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir intiqalat, mengeraskan suara ketika berkata amin dan seumpamanya. Perselisihan-perselisihan yang lain tidak pernah diisytiharkan ataupun dihebohkan dalam perbahasan tertentu. Kesimpulannya, kekecohan tidak berlaku di kalangan orang awam ialah kerana segala perselisihan itu tidak didedahkan kepada mereka. Perselisihan ini di kalangan para ulama sebenarnya adalah satu rahmat dan sememangnya satu perkara yang diterima akal. Apabila terdapat seorang alim mengeluarkan pendapat berasaskan dalil-dalil yang tidak betul pada pandangan orang alim yang lain, maka dalam tuntutan syarah, dia iaitu alim kedua mesti menyatakan bangkangannya. Sekiranya dia tidak berbuat demikian, maka dia adalah orang yang menyembunyikan kebenaran dan berdosa. Sebenarnya orang ramai sengaja mengada-adakan helah yang tidak munasabah dan sia-sia kerana tidak ingin beramal. Di kalangan orang para doktor pun selalu berlaku perselisihan pendapat, dan demikian juga di kalangan para peguam. Namun tiada seorang pun yang meninggalkan rawatan dan tiada juga yang menolak perkhidmatan peguam dalam menyelesaikan kes-kes perbicaraan di mahkamah. Oleh itu, apakah alasan yang mendorong mereka menjadikan perselisihan ulama dalam masalah agama
sebagai helah untuk menjauhkan diri daripada agama. Adalah penting untuk seseorang yang benar-benar ingin beramal supaya kita mengikut ajaran mana-mana alim ulama yang baik dan yang mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dia juga harus mengelakkan diri daripada menyerang, memburuk-burukkan, mencaci alim ulama yang lain. Seseorang yang tidak mempunyai kemahiran untuk memahami, berbandingkan dan memilih dalil-dalil, tidak mempunyai hak untuk masuk campur dalam masalah ini, yakni perselisihan pendapat dalam hukum hakam agama. Bila